Update TV KPM. Setiap zaman ada faktor kegemilangan dan juga kemerosotan, termasuklah kerajaan Osmaniyah. Dan di menengah atas kali ini kita bersama dengan guru kita, Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Juga jurubahasa isyarat kita Puan Zaharatul Azma Muhammad Kamal dari Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 Rawang, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan kita fokuskan? Okey, terima kasih Hakim. Hari ini kita akan untuk segmen ini kita akan fokuskan faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan kerajaan Osmaniyah. Ya, kita lihat untuk faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan ini kita lihat kepada sesuatu aspek itu. Aspek apa? Contoh kita lihat. Contoh aspek pentadbiran. Dalam sesuatu negara mesti pentadbiran tu mestilah berjalan dengan lancar. Ya. Kalau pentadbiran berjalan dengan lancar, mempunyai tokoh yang mantap, mempunyai pemimpin yang adil dan saksama, mempunyai tokoh yang berwibawa, maka mantaplah sesuatu kerajaan itu. Betul. Ya, dalam aspek peranan pemerintah, pihak pentadbiran dan aspek penguasaan penguasaan menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan, penguasaan laluan ya di antara benua Eropah dengan benua Asia. Maksudnya mereka mentadbirkan dengan baik, maka majulah ataupun gemilanglah kerajaan tersebut. Ya. Okey, apa ini murid kita ni, murid yang ada di skrin kita ni, agak-agak siapa yang nak jelaskan sikit tentang faktor kegemilangan kerajaan Osmaniyah? Silakan. Okey. Ada tak? Okey, silakan Siti Aisyah. Aisyah, silakan. Okey, Aisyah, sila. Antara faktor kegemilangan ialah pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Okey, Faktor kegemilangan yang kedua ialah keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan falsafah, kesenian, seni bina dan teknologi. Okey, terima kasih Aisyah. Terima kasih. Ya, jawapannya sangat baik dan sangat tepat. Jadi Aisyah jawab tadi berdasarkan ataupun dalam aspek yang tertentu. Ya, dalam jawapan ataupun dalam perbincangan perbahasan kita, kalau kita nak jawab berkaitan dengan kegemilangan dan kemerosotan itu, kita lihat pada aspek. Ya, aspek pentadbiran maksudnya sultan itu memerintah dengan cara yang bagaimana. Kalau aspek keilmuan pula, kita menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan. Sebenarnya masjid ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Betul. Sejak pada zaman Nabi dulu lagi. Contoh masjid yang dibina oleh Nabi yang pertama, Masjid Quba. Ya, betul, Masjid Quba. Selepasnya Nabi membina pula Masjid Nabawi yang menjadi tumpuan hingga sekarang ini. Jadi masjid ini dijadikan sebagai satu tempat untuk mengembangkan ilmu dan juga mengembangkan pemerintahan dalam Islam itu. Dan seterusnya kita lihat kita lihat dari segi aspek faktor kegemilangan juga dari aspek sosial, iaitu penjagaan kebajikan rakyat. Jaga rakyat, jaga rakyat, utamakan rakyat. Dari aspek ketenteraan, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan jihad. Semangat jihad itu penting untuk mentadbir sesebuah negara. Seterusnya, menjaga kebajikan tentera juga memainkan peranan. Faktor gemilangnya sesuatu negara, gemilangnya kerajaan Osmaniyah tersebut. Dan kita lihat pula faktor kemerosotan. Antaranya faktor kemerosotan ketinggalan teknologi. Dari segi teknologinya, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Kalau tentera masih lagi menggunakan lembing, keris, pisau, pedang, tapi teknologi yang lain guna bom dan sebagainya, jadi
menyebabkan merosot jatuhnya sesuatu kerajaan. Dan seterusnya ekonomi, kemerosotan ekonomi dan juga beban hutang negara yang tinggi. Itu antara faktor-faktor kemerosotan. Dan seterusnya gerakan kemerdekaan. Gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Itu antara faktor kemerosotan. Ya, yang awal tadi faktor kegemilangan. Jadi apabila ada soalan yang mengemukakan contoh faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan ini, pastikan jawapan kita ataupun pastikan ucapan kita ataupun persembahan kita itu mesti merujuk kepada bahagian mana ataupun aspek apa. Kalau aspek ketenteraan, kalau aspek sosial, berkaitan dengan kegemilangan dan juga kemerosotan sesebuah negara, termasuklah kerajaan Osmaniyah. Begitu. Jadi kita sebagai pelajar ataupun sebagai murid, kita kena melihat faktor ini dan jadikan dia sebagai intibar ataupun jadikan sebagai pelajaran kepada kita. Kalau kita nak menghadapi peperiksaan, kita kena buat begini, kita kena buat begini. Kita kena berusaha, kita kena mencari ilmu supaya kita dapat mencapai kejayaan yang diidam-idamkan. Kita berjaya ni bukan saja kita nak berjaya dunia, tapi kita juga nak berjaya di akhirat. Itu antara faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan. Agak-agaknya kalau kita dari segi ekonomi macam mana? Kalau dari segi ekonomi, gemilangnya macam mana agak-agaknya, Kip? Kalau ekonomi yang gemilang, Ustaz, selalunya kerajaan tu dia akan mengurus harta ataupun ekonomi sesuatu kerajaan dengan baik, Ustaz. Ya, betul. Mengurusan ekonomi itu dengan baik supaya negara itu dapat ditadbir ataupun diuruskan dengan sempurna, menjaga kebajikan rakyat dari segi sosialnya. Gemilanglah kerajaan tersebut. Betul. Kalau kemerosotan dia macam mana dari sudut sosialnya, macam mana agak-agaknya? Kalau sosial, Ustaz, tidak menjaga orang kata masyarakat kebajikan, masyarakat rakyat ketika itu, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Oh ya, betul, sangat betul. Apabila kita mentadbir sebuah negara ataupun sebagai YB lah tadi kan. Betul, macam tadi, Ustaz, kan? Macam tadi. Kita dengar sahaja ada Kampung Sentosa, kan? Kampung Sentosa. Jambatan runtuh, kita pun terus pergi ke sana menghulurkan bantuan. Betul. Itu dipanggil pemimpin yang turun padang. Betul, Ustaz. Jadi kita belajar sejarah ni begitulah, kita ambil apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan terdahulu, jadikan pengajaran kepada kita ni untuk memimpin dengan lebih baik, untuk mentadbir dengan lebih baik. Itu antara faktor kegemilangan tadi dan faktor kemerosotan. Antara selepas itu kita lihat faktor kemerosotannya itu kelemahan sistem pendidikan. Betul. Pendidikan ini sangat-sangat penting. Di mana-mana saja institusi ataupun di mana-mana saja sektor swasta ke sektor kerajaan ke awam ke, ilmu ini sangat-sangat penting. Lemah dalam ilmu, lemah dalam pendidikan menyebabkan jatuhnya sesuatu kerajaan itu dan menyebabkan organisasi tersebut mudah diperkotak-katikkan oleh orang lain. Itu dari segi pendidikan, dari segi ilmu. Dalam hadis pun menyebut talabul ilmu fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Maknanya menuntut ilmu itu wajib ke atas muslim dan muslimah ataupun muslim orang lelaki Islam dan juga orang perempuan Islam. Betul. Wajib. Jadi apabila kelemahan sistem pendidikan ini menyebabkan kekurangan tenaga mahir. Tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat ini, dalam tentera pun lemah, dalam teknologi pun tak tahu, ini yang ini lemah, maka jatuhlah sesuatu kerajaan itu. Itu sistem pendidikan sangat-sangat penting. Dan jatuhnya ataupun merosotnya kerajaan Osmaniyah ini menyebabkan antaranya ialah sistem pendidikan yang menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Dan yang kelima iaitu persaingan politik. Dalam politik kalaulah berebut jawatan, nak jawatan ada satu je, tapi nak juga, yang ini nak, jadi berebut jawatan. Sedangkan dirinya tiada ilmu pentadbiran contoh, tapi nak juga. Jadi berebut sama-sama sendiri
Jadi maka merosotlah kerajaan tersebut, khususnya kerajaan Osmaniyah lah. Persaingan politik dalaman istana dan juga perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa, berebut kuasa, nak jadi pemerintah, nak jadi sultan. Maka berebut perbuatan itu menyebabkan lemahnya kerajaan Osmaniyah. Itu antara faktor-faktor merosotnya kerajaan Osmaniyah. Begitu. Ada yang nak jawab tak ni? Okey. Berkaitan. Ada soalan ke Ustaz? Ada tak kemerosotan tentang kemerosotan kerajaan Osmaniyah? Berikan satu faktor. Okey. Okey, sila Amira. Faktor kemerosotan. Salah satu faktor kemerosotan adalah persaingan politik. Okey. Persaingan politik. Ya, dalaman istana itu. Okey, terima kasih Amira. Jawapan yang sangat baik. Okey Ustaz, berapa ganjaran untuk Amira tadi? Okey, Amira ganjaran kalau 1-10 dia akan dapat 9. Skala dia 1-10 dapat 9 markah dia. Terima kasih Amira. Okey Ustaz, mungkin ada soalan yang kedua Ustaz untuk murid-murid kita. Okey, ada soalan yang kedua. Okey, silakan. Ada jawapan? Tadi kita tanya dalam bab faktor kemerosotan. Yang ni Ustaz, faktor kegemilangan faktor pula. kegemilangan salah satu. Okey, siapa yang tahu? Sila. Okey, siapa yang tahu? Mungkin Adeline ataupun sahabat-sahabat yang lain. Sila Idina. Okey, silakan. Silakan Idina. Apa soalan tadi? Okey, faktor kegemilangan. Salah satu je. Faktor kegemilangan. Dari segi sosial. Okey, dari sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, dan sistem wakaf yang sistematik juga meliputi aspek keperluan asas pendidikan dan kesihatan. Okey, terbaik Idina. Berapa Ustaz ganjaran untuk kalau Idina? 1-10 sekali dia dapat 10 markah. 10 markah. Okey, terbaik. Tahniah Idina. Baik Ustaz, terbaik. kita nak rehat seketika boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.